sama-sama berdoa di dalam hati. 同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan sesi memohon Roh Kudus. 奉主耶稣圣名开始祷告求圣灵。 Terlebih dahulu kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 249. 首先，我们来唱诗249首。 Rasul mohoronya di hari Pentakosta, Yesus genapi janjinya, Roh Kudus diturunkan. Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Rohmu baptis semua. Ibadah sarang, bagai angin bertiup, lidah bagai nyala api, semua berbahasa roh. Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Rohmu baptis semua. Umat yang penuh Roh Kudus berjuang demi firman, lakukan tanda mujizat, pimpin orang padanya. Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Tuhan kini beri kuasa, Rohmu baptis semua. Haleluya, salam sejahtera kepada semua saudara-saudari, para pendeta, diakon yang dikasihi di dalam Tuhan. 奉主在这里问候各位弟兄姐妹，传道只是大家平安。 Kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan 我们非常感谢神，赞美神， karena kasih Tuhan itu amat besar terhadap kita semua. 因为神对我们的爱是这么的大。 Karena kasih Tuhan, KKR, Gereja Pengasahan, Gereja Papar tetap dapat diteruskan. 因为神的爱，所以爸爸教会的灵恩会能够如期的进行。 Walaupun kita masih berada di dalam krisis pandemik COVID-19 ini. 虽然我们还在这个新冠肺炎疫情中， Ya, tetapi ini semua tidak menghalang kita untuk dekat kepada Tuhan. 但是这并不能阻止我们来亲近神。 Baik, walaupun KKR kali ini amat berbeza. 虽然这一次的灵恩会是非常的不一样， Karena kita tidak dapat berkumpul bersama di dalam satu bumbung rumah Tuhan. 因为我们不能够一起聚集在神家里， Dan apalagi dalam sesi ini memohon Roh Kudus, 尤其是这一次这个祷告会求圣灵， bagi mereka yang belum memperoleh Roh Kudus, itu pasti satu kerinduan yang besar. 对于那些还没有求到圣灵的人来说，对他们 Berharap dapat tampil kehadirat Tuhan di dalam gereja untuk memohon Roh Kudus. 他们会非常想要来到教会，在前面这里向神祈求圣灵。 Walau bagaimanapun, 不管怎么样，
tidak semestinya dengan penumpangan tangan kita baru dapat Roh Kudus. 我们不只是说要有按手才能够得到圣灵， Tapi asal kita ada percaya Tuhan, ada iman, ada usaha, Tuhan tetap mendengarkan doa kita. 只要我们有信心，相信神能够恒切的向神祈求，神会垂听我们的祷告。 Baik, gereja kita, gereja Yesus benar, amat mementingkan Roh Kudus. 我们的教会非常的注重圣灵， Ini adalah karena Tuhan Yesus sendiri yang berjanji ataupun mau memberikan Roh Kudus kepada kita semua. 因为主耶稣曾经应许要赐下圣灵给我们。 Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 8. 我们来看约翰福音第3章第8节。 Injil Yohanes pasal 3 ayat 8. 约翰福音3章第8节。 Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. 第8节，风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。 Di sini Tuhan menyatakan cara seseorang itu beroleh Roh Kudus. 在这里，耶稣提到一个人要得到圣灵的方法， Yaitu apabila mendengar bunyi 当我们听到有响声， dan apabila ia digerakkan, 那是有被摇动， orang itu beroleh Roh Kudus, itulah orang yang lahir daripada Roh. 就是他得到圣灵是从圣灵生。 Dalam kisah ini, Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia bertanya kepada Tuhan, ya bagaimana lahir kembali apabila Yesus menyentuh tentang kelahiran kembali. 在这个世纪中的一个法利赛人尼哥底母，他来向主耶稣，他问主耶稣关于重生的事情，主耶稣也向他解释。 Ya, Nikodemus berkata, bagaimana ya seorang dewasa dilahirkan semula? 尼哥底母他问说，一个人已经老了，要如何重生呢？ Di dalam ayat 5, 在第5节， ya, Yesus berkata, 主耶稣说 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。 Jadi kemudian Yesus menyatakan di dalam ayat 8 bagaimana seorang itu beroleh Roh Kudus. 之后在第8节，主耶稣就告诉我们说，一个人是如何得到圣灵的。 Saya sendiri mempunyai kesaksian ini. 我自己有这样的见证， Dalam tahun 1986, 在1986年， ketika saya beroleh kepenuhan Roh Kudus. 我那时候得到圣灵的充满。 Waktu itu saya berusaha untuk mendapatkan Roh Kudus ini. 我那时候非常恒切的要祈求 Maka 圣 saya 灵， berdoa, memohon dan terus memohon kepada Tuhan 我向神求， dan mengambil masa agak panjang. 我用了很长的一段时间。 Kemudian dalam satu sesi memohon Roh Kudus, 在有一节的祷告会求圣灵， waktu memohon Roh Kudus itu, 在我求圣灵的时候， ya, hati saya sangat rindukan Roh Kudus itu. 我非常的渴慕圣灵。 Kemudian waktu berdoa, 在祷告的时候， tiba-tiba saya merasakan ada angin yang bertiup dari arah kanan. 我就突然觉得有风从我的右边这里吹过来， Maka tubuh badan saya bergerak. 然后我的身体就开始摇动。 Saya coba melawan. 我试着去反抗， Kemudian
terasa lagi angin bertiup dari sebelah kiri, membuatkan badan saya bergerak ke kanan. 这时候却感觉到有风从左边吹来，也开始让我的身体开始震动。 Kejadian itu membuat saya jadi tertanya-tanya, apa ini? 那个事情就让我是在想到底发生什么事。 Setelah sekali angin itu bertolak dari kanan dan kiri, 那当这个风从左边和右边吹来的时候， maka mulailah tubuh badan saya bergerak, 我的 bergoyang, 身体就开始震动， dan hati saya mulai penuh dengan kesukacitaan. 那我的心里就开始充满喜乐。 Saya sangat bersyukur di atas pemberian Tuhan itu. 我非常感谢主的赏赐。 Baik, selanjutnya 那接下来 kita terus kepada janji Tuhan tentang Roh Kudus ini. 就是关于主耶稣对圣灵的应许。 Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 14. 我们来看约翰福音14章， Injil Yohanes pasal 14约翰福音14章 ayat 26. 26节， Ayat 26. 26节。 Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 26节，大保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Kita baca lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. 我们再继续念约翰福音14章的， Pasal 15 ayat 26. 对不起，15章的第6节， Ayat 26. 26节。 Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. 但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。 Kita lihat lagi Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. 我们再看约翰福音16章13节， Ayat 13. 13节。 Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 13节，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 Baik, daripada ayat-ayat yang kita baca dari penyataan Tuhan Yesus tadi. 那么从刚才我们所念到主耶稣所说的这些， Di sini kita dapati ada 6 perkara penting. 我们看到有6件重要的事， Fungsi Roh Kudus, 就是这个圣灵的功能。 yaitu 1. Mengajar segala sesuatu. 也就是要教导一切的教导一切。 Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu itu. 圣灵会教导我们所有的事， Seperti firman Tuhan, 比如说神的道， memahami tentang Tuhan. 能够明白神。 Roh Kudus akan mengajar. 圣灵会教导我们。 Kedua, 第二， Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. 圣灵会提醒我们。 Kita manusia ini mudah lupa. 我们人类经常我们很善忘， sering alpa dengan firman Tuhan. Sering lalai di dalam firman Tuhan. 我们很常会忽略了神的道。 Maka Roh Kudus berfungsi untuk mengingatkan kita. 那么圣灵就会提醒我们。 Ketiga, Roh Kudus itu menjadi penghibur. 圣灵会成为保惠师。 Manusia sangat memerlukan penghibur. 我们人很需要这个保惠师。 Dikala menghadapi pencobaan, 当我们遇到诱惑的时候， masalah kehidupan,
我们遇到在生活上一些 tekanan atau stres, 压力， dan banyak lagi. 还有其他的。 Tetapi dengan adanya penghibur ini, 但是如果有这个保惠师， Roh Kudus dapat bekerja menolong kita. 那么圣灵就会帮助我们。 Baik, selain daripada itu, 那除此之外， Yesus juga berkata, 主耶稣也曾 ya, Roh 说， Kudus itu akan bersaksi tentang Tuhan. 圣灵也会为神做见证。 Manusia memang tidak dapat memahami Tuhan itu dengan akal budi manusia. 我们人是无法用自己的这个用人的这个理性来去了解神。 Sedangkan murid-murid Yesus pada waktu itu yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri pun masih tidak dapat mengenal Tuhan itu. 就像当时候主耶稣的门徒，他们也没有能够完全的来去认识主。 Walaupun mereka mengakui ataupun berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 虽然那时候他们也承认说耶稣就是神， Namun mungkin itu hanya kata-kata ataupun pandangan mata saja. 但是那个也许只是他们在表面上而已， Tapi tidak dapat memahami sampai di tahap yang lebih jauh atau lebih dalam. 但是他们还没有非常深入的去认识。 Jadi dengan adanya Roh Kudus ini, dia membantu kita untuk memahami tentang Tuhan itu. 但是有圣灵就可以帮助我们来去更加的认识神。 Dan yang kelima, Roh Kudus itu memimpin ke dalam kebenaran. 第五就是圣灵能够引导我们明白真 Gereja 理。 Yesus benar memiliki kebenaran yang pasti. 真耶稣教会有这个确实的真理， Sebab utamanya gereja Yesus benar memiliki Roh Kudus. 因为真耶稣教会有圣灵， Maka kita juga sebagai umatnya 那么我们身为神的子 harus 民， ada Roh Kudus. 也必须要有圣灵， Supaya Roh Kudus ini memimpin kita mengerti kebenaran. 让这个圣灵来去引导我们明白真理。 Dan yang keenam, oleh Roh Kudus itu seperti kata Yesus untuk memberitakan hal-hal yang akan datang. 第六就是主耶稣所说的，圣灵会把将来的事情要告诉我们。比如说， Gereja benar adalah batra akhir zaman. 真耶稣的教会是末世的方舟。 Kita mungkin tidak tahu mana satu batra akhir zaman itu. 我们可能不知道哪一个才是末世的方舟。 Sedangkan dalam zaman ini sekarang banyak sekali Mesias palsu. 因为在这个时代中有非常多的假基督， Tetapi dengan bimbingan Roh Kudus, 但是因为有圣灵的带领， kita kenal mana satu batra akhir zaman. 我们就可以知道哪一个才是末世的方舟。 Baik, itulah fungsi kepentingan Roh Kudus itu. 这个就是圣灵的重要， Itulah kenapa perlu kita memohon Roh Kudus. 所以我们就要求圣灵， Sebab Roh Kudus akan membantu kita. 因为圣灵会帮助我们。 Dan keutamaan Roh Kudus ini, 那么这个圣灵的重要性， kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14. 以弗所书第1章13到14节。 Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 14. 以弗所书第1章13到14节。 Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 13节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。14节，这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被属，使他的荣耀得着称赞。
Di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi, 那么从刚才我们所念过的圣句， ada menyentuh tentang firman kebenaran, 就有讲到真理的道， yaitu Injil keselamatan. 就是得救的福音。 Firman kebenaran adalah Injil keselamatan. 真理的道就是得救的福音。 Dan dengan kita menjadi percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. 我们信了基督，就受了所应许的圣灵为印 Dan 记 Roh。Kudus ini dah janji Tuhan. 那么这个圣灵就是神所应许的， Dan keutamaannya, 也是非常重要的。 yaitu Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya. 就是让我们能，就是我们得基业的凭据。 Kita harus memperoleh firman kebenaran Tuhan ini. 我们必须要得到这个真理的道， Kita harus dapat memperoleh Injil yang benar ini. 我们也要得到这个得救的福音。 Dengan itu barulah pasti kita dapat memiliki janji-janji Tuhan. 那么我们才能够拥有这些神的应许。 Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan. 那么这个圣灵就成为凭据， Jadi firman Tuhan dengan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. 所以这个神的道和有圣灵是不能分开的。 Roh Kudus mengesahkan kita melalui firman Tuhan, maka kita berhak untuk ditebus dan memiliki janji-janji Tuhan. 因为有圣灵，所以我们就可以有得基业的凭据。 Jadi Roh Kudus itu sangat utama. 所以这个圣灵非常的重要。 Janganlah kita memandang ringan akan keutamaan Roh Kudus ini. 所以我们不要去轻看这个圣灵的重 Sebab 要， dia merupakan janji keselamatan kita. 因为这个是我们能够得救的凭据。 Siapakah sasaran penerima Roh Kudus? 那么谁能够得到这个圣灵呢？ Yaitu orang yang percaya. 就是相信的人。 Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. 在《使徒行传》第2章的第1节， Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. 《使徒行传》第2章第1节， Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 五旬节到了，门徒都聚集在一处。 Jadi kemudiannya orang yang percaya itu telah menerima Roh Kudus. 那么这些相信的人，这些门徒，他们都得到了圣灵。 Kedua, 第二， sasaran orang yang menerima Roh Kudus. 能够得到圣灵的 Orang 人， yang menantikan, 就是那些等候的人， bermaksud orang yang mengharapkan Roh Kudus. 就是那些盼望能够得到圣灵的。 Kita boleh lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. 我们看《使徒行传》第1章第4节。 Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripada aku. Jadi di dalam ayat ini, 那么在这一节当中， ya Yesus makan bersama-sama dengan mereka. 主耶稣和他们一同 Dan 吃 Yesus 饭。 melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem waktu itu. 主耶稣嘱咐他们不要离开耶路撒冷 Sebab。Yesus menyuruh mereka untuk menanti janji Bapa. 那耶稣要他们来去等候父所应许的。 Janji itu apa? 这应许是什么？ Di ayat 5. 在第5节， Nah, di sana Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。 Ya, jadi kita mengharapkan kehadiran Roh Kudus itu di dalam hidup kita. 所以我们就只盼望有这个圣 Pada 灵。 mereka yang belum beroleh Roh Kudus, 对于那些还没有得到圣灵 memohonlah 的， kepada Tuhan, 可以向神求， menanti dan berharaplah pada Tuhan. 我们可以等候，期待神赐给我们圣灵。 Ketiga, 第三， sasaran penerima Roh Kudus. 这个能够得到圣灵 Orang 的， yang mendengar firman Tuhan. 就是有听到的人。 Kita lihat Kisah Rasul pasal 10
我们看《使徒行传》第 ayat 10章 44 hingga ayat 45. 44到45节， Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 hingga ayat 45. 《使徒行传》第10章44到45节。 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Baik, ketika itu Roh Kudus telah diturunkan ketika orang-orang bukan Yahudi, yaitu ahli keluarga Cornelius, juga saudara maranya dan sahabat-sahabatnya yang dia kumpulkan, mendengar perkataan-perkataan Injil daripada Petrus. 那时候圣灵就降在这个不是犹太人的这个哥尼流家中他的亲戚朋友的身上。那时候他们正在听保罗传正道。 Ya, ketika mereka mendengar perkataan Injil itu, maka Roh Kudus diturunkan. Ketika mereka mendengar perkataan pemberitaan Injil. 当他们还正在听彼得在讲道的时候，圣灵就降在他们身上。 Roh Kudus diturunkan. 圣灵降下。 Nah, kita boleh lihat di ayat 45. 我们就可以在第45节这 dan 里看 ayat 到， 46. 还有第46节。 Sehingga apabila mereka berdoa, maka mereka orang-orang Yahudi waktu itu mendengar juga orang-orang yang bukan Yahudi itu berdoa berbahasa roh. 那些犹太人在场也是听到这些外邦人，他们也是说方言祷告。 Jadi pekerjaan Roh Kudus juga ya boleh berlaku ketika mendengar firman Tuhan. 所以圣灵的工作也是能够在人听到的时候， Dan di mana saja pun. 在任何一个地方， Ya, di rumah pun boleh. 在家中也可以， Ya, di mana saja. 在任何一个地方。 Yang penting kita mendengar perkataan Tuhan. 重要的是我们听神的道， Kita boleh memohon Roh Kudus sendiri. 我们可以自己祈求圣灵。 Ya, kita tahu dalam keadaan kita sekarang para pejabat kudus juga tidak dibenarkan untuk menumpang tangan. 我们也知道，在这段时间，圣职人员都不能够按手祷告。 Jadi apakah itu satu ujian bagi saudara-saudara, khususnya mereka yang belum mendapat Roh Kudus, untuk sendiri berusaha memohon kepada Tuhan. 那是否这对于那些还未得到圣灵的信徒来说是一种考验呢？ Jangan tunggu. 我们不要再等， Jangan tunggu gereja buka, mau memohon Roh Kudus, tunggu gereja buka, minta ditumpang tangan baru memohon Roh Kudus. 我们不要等到说教会开放了，然后可以按手祷告的时候才来求圣灵， Memohonlah sekarang. 就现在就可以求。 Baik, apakah usaha untuk memperoleh Roh Kudus? 那我们要如何做什么的？ Kita lihat 如何得 Lukas, 到圣灵？ Injil Lukas pasal 11 ayat 9 dan ayat 13. Injil Lukas 路加福音 pasal 11 ayat 9 dan ayat 13. 11章 Lukas pasal 11 ayat 9. 第9节。 Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dalam kedua ayat yang kita sudah bacakan tadi, 那么在我们刚刚所念的圣句当中， hal berdoa harus ada usaha. 我们祷告是要用心的。 Apa saja yang kita minta pada Tuhan, 无论我们向神求什么， mintalah dengan bersemangat. 我们要有 Carilah, maksudnya kita berusaha cari. 就是说我们要恒切的来去寻求。
Kalau kita rasa Tuhan tidak mendengar doa kita, 如果我们觉得神没有垂听我们的祷 kita 告， ketuk. 那么我们就不断的叩门， Maksudnya kita berdoa dan berdoa terus. 也就是说我们要继续不断持续的祷告、 Mintalah, carilah, ketuklah. 寻找，还有 Boleh 叩门， disimpulkan permohonan kita dalam doa. 这就是我们在我们祷 Maka 告 yang 中， penting berusaha. 就是我们要努力， Pasti Tuhan akan mengabulkannya. 那么神就会赐下圣灵。 Baiklah, jadi kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, 那么我们要来向神祷告， memohon Roh Kudus. 向神求圣灵。 Bagi saudara-saudara yang sudah memiliki Roh Kudus, 至于那些已经得到圣灵的， memohon kekuatan kepenuhan Roh Kudus 我们就要求圣灵的充满， dan membantu doa juga kepada mereka yang tidak ada Roh Kudus. 也帮助那些还未得到圣灵的祷告 Jika。di dalam ahli keluarga kita tidak ada ada yang tidak ada Roh Kudus, 我在我们的家中有一些是还没有得 ahli 到圣灵 keluarga 的， harus berusaha mendoakan dia. 那么家人就要也要为他们祷告。 Semoga Tuhan akan mendengarkan doa. 我们愿神垂听我们的祷告， Sama-sama kita 重新祷 Cái bài 告。 banana cái này. Cái bài banana cái này. Hả? Cái bài banana cái này. À. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus datanglah, tercari di dunia. Roh Kudus dapat masuk ke surga, kita harus memberkatinya. Roh Kudus tercari di dunia. Roh Kudus dapat masuk ke surga, kita harus menghormati. Baiklah, syukur puji Tuhan, sesi memohon Roh Kudus sampai di sini. 感谢主，祷告会求圣灵在这里结束。 Terusnya kita akan berehat. 接下来我们要休息， Nanti kita akan sambung semula KKR kita ini jam 1.45 petang. 等一下下午1:45会继续我们的灵恩会。 Semoga Tuhan memberkati semuanya. 愿神祝福大家。